Sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu okey. lah. Nama saya Amar dan ini ketua saya. Muhammad Dina Iman. Daniel, okey. Kita orang daripada course soft skill. Kita orang Bukan course of skill, itu subjek. subjek soft skill. Course apa? Fakulti mana? Fakulti FTKMA. Okey, mechanical. Okey. Program apa? BTD. Design analysis. Teknologi lah. Ya betul. Mana KV dulu? Tak, saya daripada diploma. Oh, diploma. Lepas tu saya Diploma poli. Ya betul. Okey. Alright. Macam mana boleh tahu poli? Saya diploma lain. Awak diploma mana? KKTM. Oh, yelah, tapi sebab dia kan ada yang macam you all sarjana muda teknologi apa dia? Reka bentuk dan analisis. Reka bentuk. Mana reka bentuk ni? Ni mekanikal kan? Ya betul. Mekanikal automotif, kimpalan, mekanikal automotif. Oh, reka bentuk dan analisis. Ya. Sarjana muda teknologi, BTD. PL kan, ID kan? Ya betul. Okay. So tu BTEC. Kalau BTEC ni kita faham biasanya budak-budak KV. Kalau saya lah yang saya faham, biasa budak-budak KV. Kalau NTEC, teknologi kejuruteraan, biasa budak-budak poli. Yang saya faham. Tu saya tanya awak tadi. Bila awak sebut sarjana muda teknologi tak ada kejuruteraan, tapi you all ada kejuruteraan banyak benda teknologi kejuruteraan. Ada NTEC adalah teknologi kejuruteraan. BTEC tak, bukan, korang bukan BTEC, korang NTEC, sorry. Sebab tu korang daripada diploma. Kalau budak BTEC dia tak ada diploma, dia KV. Dia 4 tahun kan, diploma dia tu lah kan. Okey. So lagi? Sebelum tu saya nak okey kan, kita dah bukan limah dalam ni kan. Okey. Saya nak tanya dengan puan pendapat puan tentang burnout. Okey, sebelum tu saya kenalkan diri dulu. Okey. Kita skip. Tak apa. Tak, sebab situ saya tanya awak rakaman ni tak apa kan. Okey, nama saya Farida binti Muhammad Ali. Saya merupakan kaunselor lah di UMP Pekan. Saya dah berkhidmat tahun ni tahun yang ke-19 lah. Okey, asal Temerloh. Saya tinggal di Kuantan. Tu sajalah pengenalan saya. Alright. Kira selalu puan buat sesi kaunseling dengan student je lah kan? Ke ada sekali dengan saya punya fokus memang student, okey. Tapi untuk staff saya ambil jugalah kes. Tapi biasanya lebih kepada yang orang kata apa? Sukarela lah. Maknanya klien sukarela, bukan klien rujukan lah. Klien rujukan sebab dekat Pusat Sejahtera, kami ni under Pusat Sejahtera. Okay, you all takkan jumpa counselling kat sini lah kan. Jawatan Pegawai Psikologi, tapi saya lebih prefer untuk introduce myself as a counsellor. So dalam masa yang sama, kami bawa Pusat Sejahtera. So untuk kampus Pekan ni kita ada 2 orang lah, saya dengan Puan Noni. Tapi Puan Noni cuti bersalin sekarang. So saya cover lah untuk satu kampus Pekan ni 3 bulan ni lah, cover Puan Noni punya fakulti mechanical you all lah. Kaunselor you all bukan saya. Saya kaunselor fakulti elektrik dengan komputer. Setiap fakulti ada kaunselor. Kita pecahkan macam tu. Maksudnya saya punya fokus more on student elektrik dengan komputer. Puan Noni cover mechanical dengan perbuatan. But for 3 months ni, since dia cuti bersalin, saya akan cover lah mechanical juga perbuatan. So maksudnya dari segi tu Pusat Sejahtera bawah Hal Ehwal Pelajar. Okay. So kita macam you cakap bila dia kata pasal sesi tadi kan, macam kami dekat sini kita tak ada counsel staff. Jadi kadang-kadang saya ada juga terima kes lah. Tapi maksudnya lebih kepada walk-in ataupun sukarela. Kalau rujukan daripada HR ke daripada mana-mana berkaitan dengan staff, biasa kita ada counsel staff. Tu yang lain punya. Ya, kami ada counsel staff. Bawah Pusat Sejahtera ada 5 kaunselor. So 1 counsel staff, Puan Atika. Lepas tu ada 2 orang lagi counsel student di Gambang, Puan Farah dan juga Puan Azila. Di Pekan saya dengan Puan Noni. So maknanya kalau kat sini staff tu saya cover jugalah, tapi more on yang volunteer lah, bukan apa rujukan lah. Okay. So so untuk kita orang punya topik, kita orang punya subjek, kita orang kena buat satu study mengenai burnout di kalangan pelajar. So saya nak tanya puan lah,
bagi puan kan, apa definisi burnout tu? Okey, saya memang tak prepare ni pun, ni spontan je Okey, tak apa, Okey, boleh. yang saya faham burnout ni adalah bila stres yang melampau. Maksudnya bermula dengan stres, okey, tapi bila dia tak dapat dikawal, dia akan sehingga menjadikan orang tu burnout lah. Maksudnya dia dah tak boleh kawal dah, dia tak boleh cope dah dengan stres yang dia hadap tu lah. Tu yang saya boleh katakan burnout. Burnout ni maksudnya kalau kita faham stres ni normal. As a student, as human lah. Semua manusia akan stres. Even binatang pun stres sebenarnya, tapi dia tak bercakap, kita tak tahu kan. Tapi kita boleh tengok tindakan-tindakan diorang. Macam students je pula. Kalau burnout ni biasanya dia sampai tahap yang dia boleh orang kata apa, menjerit ataupun dia do something yang orang kata apa, Di luar kawalan. di luar kawalan, di luar sedar, dan juga boleh mendatangkan bahaya. So bagi saya itulah burnout yang saya boleh orang kata on the spot punya answer lah. Okey lah. Okey. Okey. Patut tadi ada ke? Ada. Ada? Alamak. Apa dia? Oh tak, saya kalau ikutkan saya nak tanya apa faktor-faktor, tapi Faktor tak jawab lagi. tak jawab lagi. Faktor kalau pelajar ni, kan saya kata tadi saya ada mengajar modul kesihatan mental di Gambang. Okay. So salah satu saya punya chapter yang saya cover adalah stress. So kalau kita tengok kat sini, faktor-faktor penyumbang burnout ni sendiri, sebab saya kata stres dia jadi over stress and then dia burn out. Burn out tu memang dah tak boleh apa dah, tak boleh buat apa dah. So kenapa pelajar biasanya faktor umum burn out ni dia biasa berlaku? Satu faktornya adalah orang kata apa, exam. Okey, yang berkaitan dengan akademik lah. Maksudnya mungkin dari segi readiness dia untuk exam kan, untuk belajar. Lepas tu selain daripada tu, burnout tu juga boleh jadi berkaitan dengan perhubungan. Bila perhubungan ni tak kisahlah sama ada perhubungan tu sama ada perhubungan dengan family ataupun perhubungan dengan kawan-kawan, kawan sebilik, kawan serumah, kawan apa-apa saja. Tapi dia bukan tahap yang biasa-biasa. Maksudnya dia dah terlalu lama dia memendam kan. So dia explode. Okay. So tu faktor lah yang saya nampak. Dia mungkin juga faktor tu kadang-kadang berkait juga dengan hubungan dengan pensyarah. So burnout ni dia boleh jadi banyak orang kata apa, banyak faktor lah. Okay, tapi kalau as a students, mostly isu dia adalah isu pasal akademik, sama ada near to exam ataupun faktor mungkin dia tension dengan kawan satu apa, soft skill dengan dia ni kan, yang passenger ni rider kan. Ya, mungkin ada orang dia boleh sabar, ada orang yang sabar dia ada limit kan. Bila dia tak boleh sabar tu yang dia jadi burst tu. Bila burst tu yang tak pasal-pasal orang tak ada kaitan pun kena kan. And then dalam masa sama faktor lain untuk student ni juga adalah financial. Kan ujung semester ni pula kan. Yang tak ada duit semua kan. Lepas tu projek nak pakai duit kan. Jadi memang benda tu boleh jadi burn out lah. Dan faktor utama yang saya nampak kenapa stres ni berlaku, sebab management, pengurusan diri, pengurusan masa, pengurusan diri tu termasuk tidur, makan kan. So benda-benda ni pun memang boleh menjadi punca lah kenapa orang boleh jadi burn out. Kat burn out ni kan, dia ada bagi kesan ke dekat kita as in daripada physical or mental macam? Memanglah akan bagi kesan, sebab dari segi kita boleh kata gini, kalau orang yang stres, antara dia punya ni adalah dia akan susah nak tidur. Lepas tu bila susah nak tidur, kita manusia normal, kita memang kena tidur hari-hari. So bila dia susah nak tidur kan, dia tak cukup tidur, so macam mana you expect esok dia akan boleh segar kan. So of course dia akan lesu, dia akan mamai kan. Dan dia takkan orang kata apa, dapat buat kerja secara produktif lah.
Kan. So as a student pun kalau you tak cukup tidur, so you bangun pagi besok, you nak jawab exam macam mana? Kan. You tak cukup, you makan tak jaga kan. Lepas tu dengan keadaan keliling bilik you bersepah dengan macam-macam semua kan, memang menyerabutkan. So that's why dia boleh jadi burn out. Burn out ni sampai tahap dah tak nak dah tengok semua benda ni semua kan. Dah tak boleh fikir secara rasional dah. Jadi memang kalau kita kata kesan ni, memang dia akan ada kesan fizikal, which is mungkin you akan jadi jatuh sakit kan. Mungkin ada yang dapat migraine, mungkin ada yang kata apa, antibody kita turun lah, senang cakap je kan. Antibody kita, immune system kita menurun kan. Jadi apa namanya ni, dari segi psikologinya, itulah, dari segi tak boleh berfikir, tak boleh fikir rasional kan. Ataupun mungkin tengah bawa kereta melayang-layang fikiran kan, tak fokus, so accident. Jadi memang dia ada kesan lah bila kita tak jaga ataupun kita tak cuba nak manage stres kita tu. Tu jadi burn out lah. Kalau macam kita orang lah as a student, macam as a kawan kan, macam mana kita orang nak detect yang contohlah kawan kita orang ni ada burnout. So macam mana nak detect tu? Dia sebenarnya you boleh tengok macam ni. You hari-hari duduk dengan dia. Kalau dia memang nature dia tak banyak cakap, nature dia memang kaki tidur, kita tak pelik. Tapi kalau sebelum ni dia okey, tiba-tiba macam satu waktu tu dia jadi tiba-tiba jadi tak kata tak bersosial dengan orang. Dia maksudnya dia tidak sama dengan yang awak kenal lah. So kat situ tu sebenarnya hint. Maknanya dia ada something yang not really good dekat dia lah. So yang tu kita kena tolong lah. Contoh tolong ni, mungkin ada orang kata macam tak naklah kacau privacy. No, it's not about privacy, tapi dia lebih kepada support. Contohnya kan, kita tanya dia, kau okey ke tak kan? Ataupun jom keluar. Sebab point dia, orang macam ni, dia lebih prefer untuk duduk dalam bilik, tak keluar, tak bersosial dengan orang kan. Jadi bila dia tak berkeluar, tak bersosial ni, apa yang dia buat? Biasa Dia akan duduk seorang-seorang, termenung. Dia akan fikir dan dia bercakap dengan diri dia. So bila dia bercakap dengan diri dia, kalau dia, of course lah, orang stres, mana ada orang stres gembira? Kecuali orang yang memang buat benda-benda yang dia suka, benda berbahaya yang dia suka. Sebab stres pun kita ada eustress dengan distress. Eustress tu benda-benda yang ramai orang rasa stres, tempat tinggi, buat bungee jumping kan. Tapi for certain people, dia excited kan. Jadi dia stress tu maknanya jantung kita akan laju, kita punya digestion ada problem kan. Tu tanda-tanda stres lah. Badan-badan kita sakit kan, immune kita turun. Tu semua tanda-tanda stres yang kalau tak dikawal, dia boleh burn out kan. So kalau dari segi macam student, you kata macam nak tolong kawan tu, sebenarnya saya boleh katakan gini lah, you sama-sama dengan dia kan. Maksudnya you tahu kalau selalu dia makan banyak, tiba ni tak ada selera makan, ataupun you tengok dia langsung dalam dunia dia je kan. Apatah lagi kalau kita as a Muslim, kita tengok dia tak solat, dia tak jaga semua tu kan. So kita sebagai kawan, kita kena approach, kita jangan biar. Walaupun kita rasa macam nanti mungkin dia tak suka kan. Mungkin dia tak suka tu ada for certain people, tapi biasanya orang macam ni dia takut sangat untuk minta tolong sebab dia rasa dia helpless. Dia merasakan yang dia akan banyak menyusahkan orang. That's why dia tak seek for help kan. Tapi sebenarnya dia perlu. Sebab tu bila ada kawan-kawan, kalau you rasa nampak dia makin teruk, mungkin you patut suggestkan dia, ataupun bawa dia, teman dia kan, nak tak aku teman kau jumpa kaunselor kan. So itu part of you punya support. Walaupun mungkin you tak masuk sebilik berjumpa dengan kaunselor, tapi you tunggu dia. So kat situ dia akan rasa lebih kuat sebab dia tahu ada orang yang understand dia. So itulah salah satu support yang saya nampak. Contohnya macam ajak dia keluar pergi pantai ke. You all kan sekarang ni glamour healing kan. Healing, apa lagi yang orang punya words kan, select kan. So benda-benda gitulah. Mana kalau boleh elakkan daripada biar dia sorang-sorang. Cakap pasal biarkan sorang-sorang kan, sekarang kita zaman teknologi kan. Media sosial ni membantu untuk
tolong. Dia tengok pada orang. Hmm. Kalau orang tu hatinya kering kan, dia sesuai je. Tapi kalau orang tu jenis yang hati tisu, sempat sentak, media sosial ni sebenarnya dia banyak negatif compared to positif. It depends on orang tu sendiri. Kan? Sebab kalau dulu-dulu kan, before adanya media sosial, kita dapat apa-apa berita, kita dapat melalui TV. TV tu is also media sosial. Tapi biasanya TV ni dia habis-habis dah. Kecuali dulu-dulu mana ada, kecuali Astro lah kan. Kalau dulu-dulu, kalau drama ni ataupun berita ni dia tak akan ulang dah. Tapi kalau Astro ni kan ya, tak apa, you tak sempat tengok ni, you boleh tengok nanti. Kan. Lama-lama kelamaan bila dalam media sosial macam sekarang ni dengan adanya TikTok, ada FB dan sebagainya, YouTube kan, you boleh tengok berkali-kali benda yang sama. Kan, sebab benda tu dah disimpan. Okey, jadi saya tak langsung dia beri kesan kepada orang kalau orang tu jenis yang dia orang kata apa, tak fit, mental dia tak fit, emosi dia tak fit. Sebab dulu-dulu kita banyak bergantung dengan kita punya medium of communication kita adalah paper, majalah, which is benda tu printed. Okay, memang kita tengok berkali-kali tapi dia tak up to date lah. Macam sekarang ni, korang orang tak kisah pasal nak baca majalah ni. Kalau zaman saya 80-an dulu kan, 90-an dulu, majalah-majalah hiburan ni memang jadi satu yang volume tinggi lah dia punya ni, sebab orang beli kan, ada gambar artis ni, ada gambar artis. Sekarang tak payah kan, sebab benda tu boleh Google boleh dapat je kan. Lepas tu pula dulu orang beli kaset kan, sekarang dia dah ada Spotify lah, apa benda semua kan. So orang kata apa, bila macam tu saya boleh katakan begini, hidup kita sekarang ni kita dalam dunia yang is not the real lah, senang cakap. Okay, sebab tu saya tengok kalau kita nak relatekan dengan burnout ni, kita akan jadi burnout sebab when we always comparing ourselves, our life dengan orang lain. Okay, simple lagi, macam artis kalau dulu kita hanya tahu pasal artis tu melalui paper. Okay, kemudian ada naik sikit update melalui media sosial macam Beautiful Nara lah, apa benda semua tu kan. But now bila kita ada media sosial yang you boleh buat live, every day you akan tahu hari ni artis ni makan apa, artis ni buat apa. Kan. So no need pun reporters nak tanya beria kan. Artis sendiri cerita kat kita apa dia buat, apa dia makan tu semua kan. Jadi kalau dulu-dulu, saya ingat dulu-dulu mak kita bila dia balik daripada kedai ke pasar ke beli makanan ke beli something lah kan, mak kita akan pesan jangan bawa keluar, makan dulu nanti orang tengok. Faham tak? Maknanya kita menjaga tau. Kita menjaga supaya tak ada orang nampak apa yang kita makan dan benda tu mungkin tak cukup kan. Jadi you makan dulu, jangan tunjuk kat orang. Tapi zaman sekarang adalah zaman menunjuk. Belum korang belum makan pun, makanan sampai korang akan ambil gambar dulu, update dulu kan. So benda tu sebenarnya memang dari segi apa? Minta tanya boleh? Ameh. Saya dah belajar dari tu kan. So bila macam tu, itu yang jadi punca. Satu je kan depan ni kan. Satu je. Ini tadi akak tunjuk. Ada je dia open ni. Tinggal dulu tapi option. Golongan Dia tak ada tajaan. Ada tajaan saya dah tembak. baca pendidik. Kejap dulu. Ni Satu je. Satu je. Okey. Okey. Alright. berumur. So dia berbeza dengan kita sekarang kan. Kita sekarang ni semua benda kalau boleh apa benda yang kita ada kat diri kita ni semua kita nak cerita kat orang kan. Which is benda tu for certain people is good. Kan dia akan cakap suka hati akulah. Ni aku punya TikTok, aku punya ni kan betul. Tapi you have to know others. Ada orang yang kata apa dalam diam dia tak suka apa yang kita, sebab tu kita boleh dapat sampai penyakit ain. Maknanya kan orang Alif tiga. tak kisahlah apa-apa siapa-siapa pun kan. Betul saya kata dalam dunia sekarang ni kita jangan terlalu percaya 100%.
apa yang, sebab sometimes benda tu content, sometimes benda tu memang betul, tapi what for you nak cerita, kan, sama ada dia memang banyak sangat lah saya tengok sekarang ni kan, yang macam-macam cerita, yang elok-elok bukan main gambar sweet-sweet semua kan, tiba-tiba tahu bercerai kan. So tak perlu, kita hidup in real. In real ni maksudnya kita kenal orang tu, kita tahu apa yang berlaku, okey, cukup itu. Tak perlu nak buka aib ke apa ke, sebab benda tu memang dia akan efek juga, dia boleh jadi burn out untuk macam you all student mungkin tak terkesan sebab you all belum ada lagi relationship, kan, you all will be focusing on yourself. Tapi bila orang macam kami yang dah bekerja, so dia akan ada efek dari segi kerjaya dia kan. Nak pula kalau kita kahwin ni satu pejabat ke, satu tempat kerja ke kan, so bila ada isu-isu macam ni, dia memang akan efek lah prestasi kita, productivity kerja kita, dia akan efek. Alright. Untuk last question lah. Bagi Puan, bagaimana kolaborasi antara pihak UMP untuk mencegah burnout ni dalam kalangan student? Okey lah, memang salah satunya adalah melalui kaunselor lah. Bila kita buat event, okey, tapi ini korang tulis kat dalam korang punya report. Boleh. Saya nampak begini, buatlah banyak mana pun event, tapi sebenarnya kalau satu interest, okey, interest maksudnya minat. Bila minat you bukan kepada apa yang dibuat, okey, contoh saya nampak kita generasi sekarang, dia suka pada dia orang kurang suka benda-benda ilmiah ni. Dia suka benda-benda yang komersial, benda-benda hiburan, benda-benda yang santai-santai, relax-relax, healing kan. Sedangkan bila kita nak bercerita tentang burnout ni, dia akan nampak kita kena bercakap dari segi fakta. Maksudnya dia kena ada kait dengan ilmu yang relate dengan sains, relate dengan kata benda-benda yang lah somehow korang tak suka pun nak dengar, faham tak? Jadi bila kita buat event banyak, salah satu kolaborasi adalah dengan kita buat event, kita buat program. Okey, maksudnya program yang mungkin sama ada kita jemput selebriti ke, ataupun kita jemput someone yang outstanding ke kan untuk bercakap. So mungkin dia boleh ada sedikit impact lah. Kenapa? Sebab orang tu kan. Tapi sebenarnya cuba kalau Puan Farida yang bercakap, dia tak ada ni pun, tak ada wow factor pun kan, sebab memang kerja saya dan memang saya di sini kan. Tapi dari segi kos kan, kalau saya yang buat, saya yang bercakap ataupun program tu maknanya under saya kan, kos tak besar, even kadang tak dibayar pun sebab it's part of my job. Tapi bila kita panggil selebriti, kita panggil someone yang VVIP dan sebagainya kan, memang nampak wow kan. Walaupun apa yang dia cakap tu sebenarnya saya pun cakap kan. Point dia sekarang ni, kos siapa? Betul. Kan. Tapi dia melibatkan kos. Kalau nak panggil orang-orang macam ni, kalau kau tak ada 2,000, 3,000, kau tak payah buat. Kan. Nak bayar dia. Sedangkan kalau saya sendiri yang turun, saya sendiri yang bercakap, dia mungkin tak ada wow. Kan, dia tak macam siapa dia ni kan. Tapi saya nampak itulah program, dan lagi saya nampak lagi satu dari segi perlunya ada buddies. Macam saya sendiri, saya penasihat untuk Kelab Persis. Okey, so memang sekarang ni kami tengah mencari lah mereka-mereka di kalangan ahli-ahli saya yang willing untuk jadi buddies. Sebab saya nampak isu sekarang ni, isu di UMP ni, terlalu ramai pelajar yang introvert. Sebab especially you all ID berapa? TL Dua-dua kan. Dua-dua okey sikit sebab dua-dua you all masuk memang terus face to face. Ya, betul. Siapa ID 20 21 dia dia starting dengan online. So dia masuk 22 tu, yang 20 dah tahun 3, yang ID 21 dah tahun 2 kan. Nak seiring pula dengan adik-adik dua-dua ni. Lah ni 23 kan. 23. So yang 20 tu dah jadi final year. Tapi still ada masalah berkawan, masalah orang kata sosial. Sosial bukan sosial liar, maksudnya bersosialisasi ni lah kan. Dia ada isu. So saya nampak kolaborasi untuk cover yang burnout ni adalah bila kita ada pembimbing di kalangan pelajar
yang willing untuk support kawan-kawan di samping membantu diri sendiri, menjadi jambatan kepada kami lah, bridge kepada kaunselor. Maknanya at least student tahu dekat RP, kalau kata ada isu apa-apa, dia tahu okey boleh cari budak ni, cari orang ni lah. Macam kat sekolah dulu kan korang ada pembimbing rakan sebaya kan, sama je konsep dia, cuma kat sini kelab kan. Jadi sekarang ni saya tengah train balik student-student saya, saya mencarilah student-student persis ni yang willing untuk jadi buddies, sebab saya nampak benda tu penting. Sebab ramai di kalangan diorang ni yang masuk ke universiti dalam keadaan tak ada kawan pun. Walhal sebenarnya as a diploma dengan degree student, inilah waktu yang korang kena enjoy your life. Kalau you fokus study je kan, ataupun memang macam sekarang ni kan dunia teknologi kan, maksudnya you habiskan masa on the gadget kan, you tak ada memory tau. So bila kalau I asking you kan, later in the interview kan, apa yang you dapat sepanjang 4 tahun you belajar? Mungkin you tak boleh nak record banyak benda, sebab you banyak spend time dengan gadget, you banyak spend time dengan pergi kelas macam tu je. Tapi kalaulah you jenis orang yang beraktiviti, you boleh cakap, oh saya pernah pergi ke ni mobility, saya terlibat dengan Subfac contohnya kan, saya jadi AJK bla bla, saya terlibat dengan teater, so you can explain and elaborate more, sebab dia mewarnai. Tapi kalau you hanya spend time study, buat kerja, lepas tu gadget main game kan, so you nak cerita apa? You belajar, of course nak bekerja kan. So apa benda you nak cakap dekat panel kalau banyak benda yang you tak tahu nak cerita? Sedangkan bila you bercerita macam tu, sebenarnya it shows something to you. It shows something to us. Okay, maksudnya budak ni jenis yang memang kalau kerja ni dia campur dengan orang ni kan, dia boleh kerja in a team contohnya kan. Tapi kalau you tak boleh nak jual diri you, macam mana you nak expect orang nak ambil you? Logik kan? Kita nak yakin dengan yang kita. It's not about saya mesti dapat pointer 4 flat. No. You kalau dapat 4 flat sekalipun, tapi bila saya tanya awak apa yang you dapat sepanjang 4 tahun you belajar, you tak boleh jawab, macam mana? So biarlah you dapat pointer tak tinggi sangat pun, but it's okay. Tapi you boleh cerita macam-macam. Oh, saya pernah masuk kilang, belajar itu, belajar ni. Oh, saya jumpa masa saya buat Carnival Kerjaya, saya jumpa banyak HR manager bla 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 kan. Saya ada kenal yang ni kan. So benda tu lah yang akan menampakkan kelebihan you. Maksudnya you ada communication. Ini isu utama sekarang, communication. So it's not only, sebab tu lambakan sekarang kan, lambakan graduate ramai sangat. Tapi macam mana kita nak select antara korang ni yang patut kita ambil? Of course kita akan cari orang yang you proof. Contohnya, sebab apa tahu, bila you aktif, okay, bila you aktif masa belajar, kita boleh tahu mungkin you adalah a good managing time. Maksudnya kalau you boleh aktif, walaupun you belajar dalam masa yang sama, you buatlah apa saja. Ataupun contohnya, saya tak involve sangat aktiviti-aktiviti kat universiti sebab saya kerja. Okay, memang nampak macam dia ni tak aktif, tapi sebenarnya you show something. You show yang dalam you study, you juga ada buat benda yang bermanfaat, which is bekerja. Kan, bekerja, you know how to manage your time, you know how to manage your money kan. Bagi saya itu point. Compared to saya tak ada buat apa-apa. Saya punya, yang saya tahu, saya pergi kerja, saya pergi belajar, habis kelas, jawab exam, pointer, grade on time, tu saja. Tak ada benda-benda yang macam memorable yang you boleh gunakan untuk selling yourself masa interview. Jadi benda ni pun saya nampak salah satu kenapa you jadi burn out. Sebab you tak ada kawan. Bila you ramai kawan, suppose mungkin okay, kita bertiga kawan kan. Okay, saya gaduh dengan awak, tak bercakap, tapi saya ada kawan lagi seorang. So ada tempat yang kita Ya, tapi kalau kita tak ramai, sebab orang introvert ni
dia tak ramai kawan. Dia orang yang nak, orang kata apa, close friend dia tu tak ramai. Kan. Jadi bila macam tu, bila semua kawan tu palau dia, kan, dia lost lah. Tu mulalah dapat depression, dapat itu. So sama juga, kita balik kepada burnout macam tu lah. Dia asal usul burnout tu kena stress. Bila dah tak boleh di orang kata apa, di atasi kan, stress tu, akhirnya dia makan diri lah. Bila burnout tu yang sampai tahap tiba-tiba menjerit, tiba-tiba buatlah apa-apa yang orang kata apa, merosakkan diri kan. Tu yang kita sangat takut lah sebenarnya. So kolaborasi, fakulti ada peranan dia, MPP pun ada peranan dia, you sebagai rakan sebilik pun ada peranan dia. Saya cakap dengan student, saya kata it's normal, gaduh-gaduh ni normal kan, sebab alangkan orang kata apa, dari adik-beradik yang kita daripada satu rahim kan, mak ayah sama pun, kita ada benda yang kita tak puas hati apa kan. Ini pula yang tak siapa-siapa lah kawan kita ni kan. It's normal, maknanya you gaduh. Tapi lama kelamaan, kalau you boleh atasi benda tu, bila you dah makin dewasa, you dah makin matang, you akan gelak je tengok, alamak ini pun aku boleh gaduh kan. So lama kelamaan lah, it takes time. So jangan sampai tahap stress tu normal. Okay, stress tu okay. Tapi bila dah tak boleh cope, dia jadi burnout, so bahaya. So itulah, saya harap membantulah ya untuk menjawab. Bantu. Nak buat apa? Apa dia? Ada pun nak tahu. Tak ada, cukup lah. Ni strategi intervensi efektif. Lagi satu nanti cuma budak pekan, modul tu tak offer kat pekan lah. Kalau korang nak modul tu, korang kena pergi Gambang. Untuk soft skill. Bukan. Adab. Oh, ada. Kelab Okay. Bukan kelab. Modul ilmu. Grade B. Grade B. Saya mengajar modul ilmu, memahami kesihatan mental, tapi kelas saya dekat Gambang. Dia online ke fizikal? Fizikal. Saya punya fizikal. Saya tak prefer online. Faham. Sebab bagi saya online saya sangat penat. Memang saya tak rugi masa sebab saya tak perlu travelling kan. Tapi saya tak puas. Sebab bila online ni, saya tak boleh tengok orang. Yang kedua, bila saya tanya diam. Kan, jadi macam sakit hati kan. So bila face to face ni, saya boleh tengok. Kat situ juga saya nampak platform saya as a counsellor untuk kenal lebih ramai pelajar yang ada potential dari segi untuk dapat mental health issues lah. Sebab bila dalam assignment yang saya minta diorang isi tu, diorang buat tu memang adalah yang buat orang kata apa, pengakuan kan, maknanya pernah buat self harm, pernah been diagnosed ke apa kan. So bagi saya lah benda tu memang ada kat keliling kita. Semua orang pun terdedah untuk ada isu mental health ni. Tapi as long as kalau kita ada coping kan, InsyaAllah. Ada je budak pekan last 2 weeks kot. Last 2 weeks ada budak pekan berapa orang datang naik kereta. Tapi dengan ura-ura adab kata macam nak syorkan ada transport lah. Maksudnya budak budak pekan boleh pergi kelas dekat Gambang, yang Gambang boleh pergi kelas, sebab macam kayak ada kat sini. Dekat Gambang tak ada kayak. Jadi budak Gambang nak kayak. So diorang kena travel pergi sini. Okay? Alright, thank you. Terima kasih.